Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan, rezeki yang dilimpahkan kepada kita, kesihatan yang kita sedang nikmati ini, keimanan, ketakwaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam subjek pengajian ilmu hadis ataupun ulum hadis, juga dikenali sebagai mustalahil hadis. Kita akan sambung pengajian kita, tetapi sebelum tu pada video lepas, sebagai saya ingatkan saja apa yang kita dah kongsikan ataupun kita dah kupas dalam video yang lalu berkaitan dengan pengajian ini, yang di mana kita dah bincangkan tentang salah satu daripada jenis hadis dhaif yang dikenali sebagai hadis mu'allaq. Dan insya-Allah sebelum seterusnya, selepas hadis mu'allaq, ia akan masuk dalam satu pembahagian sama juga, pembahagian hadis dhaif, tetapi hadis dhaif sanad gugur secara tersembunyi. Jadi bab-bab sebelum apa yang kita dah bincangkan beberapa video sebelum ni adalah berkaitan dengan hadis dhaif yang di mana sanadnya gugur secara nyata ataupun secara zahir, boleh nampak dengan daripada segi kajian dari segi luar ataupun daripada secara zahirnya lah. Tapi insya-Allah pada bab yang seterusnya yang dimulai dengan hadis mudallas, ia adalah satu bahagian yang berbeza sedikit, iaitu sanad gugur secara tersembunyi. Nah, di sini saya nak berhenti sekejap dan saya nak ulang kaji balik. Sebelum kita masuk, saya nak ulang kaji balik kerana ada permintaan untuk ulang kaji, dan mungkin disebabkan kerana kuliah ini ia dirakam, yang di mana saya bercakap saja ataupun berkata-kata saja dan tiada visual aid, bantuan secara visual. Maka insyaAllah saya akan gunakan skrin lah, nanti saya akan kongsikan, yang di mana saya akan kongsikan whiteboard lah, bukan whiteboard tapi saya gunakan PowerPoint. InsyaAllah saya akan type ketika saya syarahkan, dan saya akan tunjukkan bagaimana pecahannya dan sebagainya. Kerana ada banyak pecahan, ada banyak pembahagian dalam bab hadis ini ataupun dalam perbincangan berkaitan dengan hadis ini berdasarkan kepada sifat, pembahagian hadis berdasarkan kepada sifat perawi, ataupun secara biasanya yang kita tahu hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Okay. Ya, di sini kita lihat, pertama sekali saya nak ulang kaji sikit balik. Ini adalah pengajian berkaitan dengan pembahagian dalam ilmu hadis. Yang di mana ilmu hadis ini, yang biasa kita belajar lah, dia sebenarnya ada banyak pembahagian. Tapi kita nak bincangkan tentang pembahagian yang biasa kita belajar, yang dikenali sebagai pengkelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana para ulama telah susun ataupun telah cipta untuk membantu dalam penelitian ataupun pengkajian hadis. Maka di sini kita lihat pembahagian hadis ini dia dibahagikan kepada 3 jenis. Pertama sekali kita lihat di sini, bahagian hadis pertama sekali dari segi sifat perawi. Ialah nombor 1. Pembahagian hadis daripada sifat perawi ini, inilah perbincangan kita sekarang ni. Membahagi hadis ini daripada pembahagian dari segi sifat perawi terbahagi kepada hadis sahih, hasan dan dhaif. Kerana hadis itu seperti saya dah fungsikan sebelum ni banyak kali, bahawasanya status hadis itu sama ada ia diterima ataupun ditolak, ia berpandukan kepada keadaan perawi sebuah hadis. Kalau perawinya semua okey, alhamdulillah, maka hadis itu diterima. Kalau hadis itu perawinya ada cacat cela ataupun ada kekurangan, maka hadis itu tidak boleh menjadi sahih walaupun seorang saja. Walaupun banyak dalam perawi tersebut, dalam hadis itu ada banyak perawi, ada seorang saja yang
ada cacat cela, ada kekurangan, tetapi yang lain perawi semua okey, maka hadis itu tetap tidak boleh menjadi sahih. Dia tetap tidak boleh jadi sahih. Kemungkinan mungkin ia jadi hadis yang hasan kalau kekurangan yang ada pada salah seorang perawi tersebut adalah kekurangan yang ringan sahaja. Tetapi kalaulah berat, maka ia menjadi hadis yang dhaif atau boleh menjadi hadis yang palsu. Jadi pembahagian daripada sifat perawi ini, inilah yang perbincangan kita, ia jadi sahih, hasan ataupun dhaif. Dan hadis palsu ni dia termasuk dalam bahagian ataupun pembahagian dalam hadis dhaif lah. Kalau kita tengok, mungkin ada sebagian ulama mereka membahagikan hadis palsu tu sebagai nombor 4, tapi ada yang masukkan dalam hadis maudhu' juga, termasuk juga hadis maudhu'. Jadi ini adalah pembahagian daripada segi sifat perawi yang kita sedang bincangkan sekarang ni. Kemudian pembahagian ilmu hadis yang kedua adalah pembahagian daripada segi jumlah perawi yang ada. Jumlah perawi ini pun memainkan peranan sama ada hadis itu ia boleh diterima ke tidak, ataupun ia memainkan peranan menunjukkan sama ada hadis itu ia adalah hadis yang kuat ataupun tidak. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang ramai, dah tentulah ia membawa tanda bahawasanya hadis itu lebih kemungkinan besar ia adalah hadis yang benar datang daripada Nabi oleh ramai. Kalau sedikit sangat ataupun ada hadis itu jalurnya bersendirian, yang bahasa Arab dipanggil tafarud, maka ada kemungkinan hadis itu ia boleh menjadi hadis yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pembahagian kedua ni, iaitu pembahagian dari segi jumlah perawi. Ia bukan cara yang utama untuk kita mengenal pasti kesahihan hadis. Yang untuk mengenal pasti kesahihan hadis itu adalah nombor satu. Kerana ada juga hadis-hadis yang di mana hadisnya sahih, namun ia diriwayatkan oleh perawi yang sedikit ataupun cuma ada satu jalur sahaja. Cuma ada tafarud di dalam hadis tersebut. Diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit. Tetapi hadisnya sahih. Boleh juga. Boleh juga hadis itu hadis hasan. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh ramai di kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in, maka jalurnya, cabangnya itu besar, bercabang-cabang, ramai. Tetapi hadis itu boleh jadi hadis yang dhaif juga ataupun hadis yang palsu. Maka di sini kita kena ikut urutan je lah. Kita kena lihat hadis itu dari segi pembahagian nombor satu, kemudian seterusnya pembahagian dari segi jumlah perawi. Dan pembahagian dari segi jumlah perawi ni juga ada tujuan-tujuan yang lain juga. Tetapi kita tak apa. Pembahagian dari segi jumlah perawi, ia terbahagi kepada hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang ramai. Yang ini definisi dia lah untuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang ramai, yang di mana jumlahnya itu menunjukkan bahawasanya mustahil dengan jumlah yang ramai itu berlaku ada penipuan. Ada berlaku kemungkinan berlaku penipuan dekat bahagian mana-mana di antara perawi ataupun bahagian dalam sanad tersebut. Jadi kerana jumlah yang ramai sangat, maka mustahillah ada berlaku ataupun mereka para perawi ni sepakat untuk menipu ataupun berbohong. Mustahil perkara tersebut. Maka sebab itulah menunjukkan bahawa hadis mutawatir ia menguatkan lagi kalau hadis itu menjadi hadis yang sahih. Manakala hadis ahad pula adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit, ataupun hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai ke tahap mutawatir. Jumlahnya tidak sampai tahap ke mutawatir, yang di mana jumlah yang sedikit ini sudah tentulah, kalau jumlah sedikit
boleh ada kemungkinan untuk menipu tu ada, ataupun ada mereka sepakat untuk menipu. Kerana jumlah sedikit maka mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk bersekongkol lah orang kata. Jadi itu yang dimaksudkan di sini hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang ramai, yang di mana mustahil berlaku mereka bersepakat untuk menipu. Dan hadis ahad pula adalah hadis yang di mana jumlah perawinya sedikit, tak sampai kepada tahap hadis mutawatir. Dan tak semestinya lah hadis ahad tu mereka pasti ada menipu, dia kemungkinan saja. Ini para ulama mereka nak jauhkan daripada apa-apa saja keraguan ataupun kemungkinan berlaku apa-apa saja penipuan ataupun sepakat untuk menipu dan sebagainya. Ini untuk memastikan ketulenan hadis yang mereka terima, kerana hadis itu merupakan agama dalam agama kita lah, dalam Islam merupakan agama, merupakan sumber hukum, maka nak kena pastikan kesahihannya secara 100% lah. Jadi ini yang mutawatir dan ahad ia juga terbahagi kepada 3, terbahagi kepada hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Ini semua insya-Allah kita akan bincangkan bila tiba masa dia lah. Kerana kita sekarang ni masih dalam perbincangan berkaitan dan pembahagian daripada segi sifat perawi. Sebentar. Baiklah. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang, kita akan lihat apakah pembahagian ketiga. Pembahagian ketiga pula adalah pembahagian hadis dari segi siapakah yang berkata ataupun perawi yang pertama. Pembahagian hadis, pembahagian dari segi perawi yang pertama, al-rawi al-a'la, perawi yang pertama, terbahagi kepada 3, iaitu hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Jadi yang pertama sekali adalah marfu'. Itu hadis yang di mana ia datang daripada Nabi SAW, ia disebutkan oleh Nabi, ataupun ia para sahabat mereka riwayatkan di mana mereka ada kat dalam peristiwa tersebut. Maka ia disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis yang marfu' disandarkan kepada Nabi SAW. Manakala hadis yang kedua, nanti insya-Allah saya akan jelaskan sedikit. Adalah hadis yang mauquf. Hadis mauquf adalah, maksud mauquf tu terhenti. Maksud adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Bukan Nabi lah. Bukan Nabi. Maka dan ketiga adalah hadis yang maqtu'. Itu yang disandarkan kepada para tabi'in. Baiklah. Di sini kita lihat pembahagian dari segi perawi pertama diberikan kepada marfu', mauquf dan maqtu'. Hadis yang pertama yang biasa kita bacalah yang datang daripada Nabi SAW adalah hadis yang dikenal sebagai hadis marfu'. Hadis marfu' ni adalah hadis yang di mana ia disandarkan kepada Nabi. Iaitu sama ada Nabi SAW yang bercakap, sama ada Nabi yang berkata-kata ataupun bersabda, ataupun Nabi melakukan sesuatu. Nabi melakukan sesuatu ataupun buat sesuatu,
kemudian para sahabat menceritakan balik. Ataupun para sahabat menceritakan tentang Nabi SAW. Sama ada akhlaknya, ataupun budi pekertinya, ataupun penerangan secara zahir, contoh bentuk wajah Nabi, ataupun ketinggian Nabi, cara jalannya Nabi SAW. Jadi ini semua adalah hadis yang marfu' disandarkan kepada Nabi. Manakala hadis yang mauquf pula adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, iaitu sahabat yang berkata-kata ataupun sahabat yang melakukan perbuatan tertentu itu, bukan Nabi SAW. Maka ia disandarkan kepada para sahabat. Manakala hadis yang maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in, sama juga tabi'in yang melakukan sesuatu, tabi'in yang buat perkara tersebut, bukan Nabi dan bukan para sahabat. Jadi yang biasa kita baca adalah hadis yang marfu' lah, yang di mana Nabi SAW bersabda bahawasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu atau di kalangan kamu kalaulah kamu tidak mencintai untuk saudara apa yang dia cinta untuk dirinya. Contoh begitu. Itu Nabi kata. Dan itu adalah yang hadis kata-katalah hadis Nabi bersabda. Kalau hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi, maka hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di mana dia mengatakan bahawasanya aku lihat Nabi SAW berjalan demikian-demikian. Nabi melakukan begitu-begitu. Nabi bersedekah dan sebagainya. Jadi itu adalah hadis marfu' juga kerana ia disandarkan kepada perbuatan Nabi yang melakukan perbuatan tersebut. Ataupun sahabat menceritakan bahawasanya wajah Nabi SAW bercahaya, contoh wajahnya bersih. Nabi SAW selalu kebaikan masa Nabi yang akan tersenyum dahulu dan sebagainya. Macam itu. Itu adalah hadis yang marfu'. Manakala hadis yang mauquf, hadis yang mauquf adalah hadis yang seperti saya katakan tadi, ia disandarkan kepada para sahabat. Iaitu contoh seperti Ibn Umar mengatakan bahawasanya aku melakukan begini-gini. Ibn Umar, Abdullah bin Umar, kalangan para sahabat, dia mengatakan bahawasanya begini, dan dia tidak nyatakan nama Nabi SAW. Ini adalah kata-kata beliau sendiri. Sama gitu juga hadis yang maqtu'. Dan ia juga boleh dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Jadi inilah pembahagian ilmu hadis yang kita dah bincangkan. Kita sedang bincangkan bahagian pertama ini. Okey. Jadi kita dah bincangkan tentang hadis sahih. Hadis sahih dan hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis dhaif masih kita dalam perjalanan dia lah. Dan hadis sahih itu dah selesai, hadis hasan dah selesai, hadis dhaif. Hadis sahih dan hadis hasan, hadis sahih dia pembahagiannya mudah saja. Hadis sahih li dzatihi ataupun li ghairihi. Begitu juga hadis hasan li dzatihi ataupun li ghairihi. Iaitu hadis yang sama ada dia sahih dengan sendirinya ataupun tidak. Hadis sahih li dzatihi adalah dia dengan asalnya tu dia sahih. Sahih dengan sendirinya tanpa bantuan. Sahih yang li ghairihi adalah hadis yang asalnya hasan dibantu oleh bantuan dengan diangkat darjatnya ataupun tingkatannya ke hadis sahih. Jadi asalnya bukan hadis sahih lah, dia asalnya hadis hasan. Tapi kerana ada sokongan, maka ia dinaikkan taraf menjadi sahih, tetapi bukan sahih dengan sendirinya lah, sahih dengan li ghairihi ataupun dengan sebab lain. Itu juga hadis hasan. Hadis hasan ada li dzatihi dan li ghairihi. Li dzatihi hasan dengan sendirinya, dia li ghairihi manakala hasan dengan sebab yang lain. Jadi asalnya hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis yang dhaif. Itu cuma hadis yang dhaif yang ringan saja yang boleh naik kepada taraf hasan. Manakala dhaif yang sangat berat, syadidud dha'af, maka itu tidak boleh dinaikkan tarafnya menjadi hadis hasan. Jadi itu adalah sahih dan hasan.
Tapi insya-Allah kita akan nak bincangkan tentang hadis dhaif, kerana hadis dhaif ni ada pembahagian dia banyak. Banyak pembahagian dia. Jadi kita letak hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ni apa yang kita dah kongsikan, apa yang kita belajar, apakah sebab hadis itu menjadi dhaif? Kerana sebab yang hadis itu menjadi dhaif lah yang mengadakan pembahagian ni ataupun jenis-jenis hadis dhaif ini. Okey. Pertama sekali, hadis dhaif kerana atas dua sebab. Dua sebab utama hadis itu menjadi dhaif. Dia boleh jadi dhaif kalau ada perawi gugur. Apa maksud perawi gugur? Maknanya dalam sanad tu digugurkan seorang perawi atau dua ataupun lebih. Yang penting ada perawi yang sepatutnya ada tapi tiada. Sama ada ia dihilangkan ataupun terlupalah perawi nak ia tidak dimasukkan dalam sanad dan sebagainya, ataupun ada perawi yang tak sepatutnya ada tapi ada. Mungkin perawi tu tak dikenali pun. Ataupun perawi tersebut ia sepatutnya ada tapi dia tak ada. Tak sepatutnya ada tapi ada pun berlaku juga. Jadi ini adalah salah satu daripada sebab perawi gugur. Dan perawi gugur ni ada dua jenis juga. Kita bagi kepada dua. Perawi yang gugur boleh yang di mana kita boleh nampak dengan jelas. Ataupun yang gugur secara tersembunyi. Maksudnya kita susah nak nampak. Jadi hadis, sebab pertama hadis dhaif kerana ada keguguran perawi. Kerana apa? Kenapa gugur perawi ini merupakan satu tanda hadis dhaif ataupun hadis itu menjadi dhaif? Kerana hadis Nabi SAW ni saya dah kongsikan pada video lepas. Hadis Nabi SAW, untuk kita memastikan kesahihannya ataupun keabsahannya, kita perlu lihat kepada sanad. Kerana sanad itu yang menentukan sama ada hadis itu diterima ataupun tidak. Kalau ada terputus, perawi gugur, terputus. Maknanya kalau perawi gugur, maka terputuslah. Terputuslah pengriwayatan tersebut. Kerana hadis itu seperti contoh, hadis itu diriwayatkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada sekian kepada tabi'in sampai kepada Imam Muslim contohnya. Maka periwayatan ni ia berlangsung dalam beberapa zaman-zaman yang berpanjangan. Jadi untuk kita mengetahui bahawasanya hadis ini dia sampai ke tak, sama ke tak, kena lihat kepada siapa yang bawa. Kepada siapa yang meriwayatkan, kepada siapa yang meriwayatkan kepada siapa. Kena lihat setiap individu yang meriwayatkan dan membawa hadis tersebut. Jadi kalaulah contoh sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan daripada Nabi, ia riwayatkan kepada tabi'in. Maknanya ada perawi yang gugur, iaitu tabi'in, kerana mustahillah seorang sahabat meriwayatkan kepada tabi'in kerana tak berjumpa pun. Ataupun tabi'in riwayatkan langsung daripada Nabi SAW. Juga mustahil kerana tabi'in tak berjumpa dengan Nabi. Yang jumpa dengan Nabi adalah sahabat. Tabi'in jumpa dengan sahabat. Jadi di sini adalah sebab kenapa? Kerana ada terputusnya perawi gugur, tanda bahawa sanad terputus. Okay. Dia ada dua jenis. Ada yang boleh nampak dengan jelas, ada boleh nampak secara tersembunyi. Nampak dengan jelas, sama ada apa pun nampak dengan jelas dan secara tersembunyi itu, ini adalah kepakan kepada para ulama hadis lah yang mengkaji hadis. Kalau mereka yang belajar, walaupun dapat belajar kitab ni pun, belajar mustalah hadis, tetap ia
bukan apa ahlinya lah. Maka kita serahkan kepada ahlinya, tetapi ini kita nak tahulah. Nampak dengan jelas, maknanya apabila kita lihat kepada sanad tersebut, kita boleh tahu bahawasanya seperti saya contoh tadi, kita boleh lihat kalau kita kenal lah nama para sahabat, nama para tabi'in, kita tahu mereka ni generasi mana dan sebagainya, nama-nama ini, maka nampak jelas bahawasanya takkanlah individu ni diriwayatkan langsung daripada Nabi SAW, kerana dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Itu secara jelas kita boleh kenal pasti, kita boleh spot. Secara tersembunyi pula, maka ia susah sedikit. Ia perlu kepada kepakaran dan keahlian para ulama hadis atau para pengkaji hadis. Tapi kita sekarang ni alhamdulillah kita sudah selesai bahagian ni, nampak dengan jelas. Tanda perawi gugur, tanda bahawa sanad terputus, nampak dengan jelas, dah habis alhamdulillah. Kita bincangkan tentang hadis munqati', hadis mursal, kita bincangkan tentang hadis mu'dal, dan kita dah bincangkan juga tentang hadis mu'allaq. Saya tag kat sini. Dan nampak dengan jelas ada 4. Pertama sekali, hadis munqati'. Kemudian hadis mursal. Kemudian hadis mu'allaq. Kemudian hadis mu'dal. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang setiap daripada perkataan ni, munqati', mursal, mu'allaq dan mu'dal ini, boleh rujuk pada video-video yang lama lah. Kerana ini penjelasannya panjang dan saya tak nak ulang balik nanti kerana memakan masa. Ini pun saya rasa dah lebih daripada masa, tapi tak masalah lah. Manakala insya-Allah ni saya akan sentuh pada video yang akan datang lah. Video akan datang kita ulang kaji balik apa yang sebelum ni. Kemudian apa yang akan datang adalah kita akan belajar tentang, di antaranya adalah mudallas, tadlis, berlaku tadlis di dalam sanadnya, hadis mudallas. Maaf. Kemudian selepas hadis mudallas, kita akan belajar tentang hadis yang dikenali sebagai mursal khafi. Saya faham kenapa kat atas ada mursal, dekat bahagian nampak dengan jelas, kemudian kat bawah mursal khafi, tapi insyaAllah bila tiba masa dia, kita akan lihat. Dah, tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ini semua di bawah sebab yang pertama, hadis itu menjadi dhaif kerana perawi gugur, yang menandakan bahawa sanad terputus. Dan sanad terputus adalah tanda menunjukkan bahawa hadis itu adalah hadis yang lemah. Baiklah, itu nombor 1. Baiklah, sebelum kita akan bincangkan dengan bahagian nombor 2 sedikit. Manakala nombor 2, sebab kedua hadis itu menjadi dhaif adalah terdapat tuduhan terhadap siapa? Kepada perawi. Tuduhan terhadap perawi. Tuduhan terhadap perawi ni ada banyak. Ada 2 jenis juga. Tuduhan terhadap perawi diberikan kepada 2. Maksudnya apa tuduhan terhadap perawi? Tadi saya seperti saya katakan, untuk sebuah hadis menjadi hadis yang sahih, ada beberapa perkara kita akan lihat. Syarat-syarat yang kita akan lihat. Ada 5 syarat. Di antaranya adalah sanad yang bersambung. Ittisalis sanad. Itu nombor 1. Inilah yang nombor 1 ni. Jadi kalau hadis tu tak dapat capai syarat yang pertama, maka dia menjadi dhaif. Dan ini sebab dia. Ini adalah tanda dia. Kemudian kedua adalah adalatu ruwat. Dan ketiga adalah dhabtu ruwat.
keadilan para perawi dan ketepatan para perawi ataupun um, apa apa skill lah, orang kata skill, kebabitan maksudnya apa, hafalan yang kuat ataupun tulisan yang jelas, ingatan yang baik dan sebagainya. Keadilan tu lebih kepada akhlak, kepada ketakwaan, kepada kejujuran, kepada sifat peribadi seseorang perawi tersebut. Tuduhan terhadap perawi ada dua jenis. Pertama sekali, atas kedabitannya. Kedua adalah atas keadilannya. Kenapa? Kedabitan dan keadilan merupakan syarat yang kedua dan ketiga untuk sebuah hadis itu menjadi sahih. Manakalalah seorang perawi itu kedabitannya itu terganggu, dan terganggu bukan terganggu sedikit, kerana kalau sedikit terganggu je, ada kekurangan sedikit pada kedabitan, hadis itu tetap boleh jadi diselamatkan jadi hadis yang hasan. Tapi ini kedabitannya, tuduhan yang berat, dituduh ataupun kedabitannya memang jelas sangat berat ataupun sangat dahsyat, maka hadis tersebut tidak boleh jadi hasan, ia menjadi dhaif. Dan juga atas keadilannya. Ini kita bincanglah. Ingat balik, kalau nak rujuk balik, nak faham tentang kedabitan dan keadilan, rujuk pada video yang lepas tentang bila saya kupas tentang hadis sahih, syarat kelima-lima syarat hadis yang sahih. Atas kedabitan dan keadilan. Ini adalah tuduhan terhadap kedabitan dan keadilan perawi. Ke atas kedabitan perawi, sebentar. Baiklah. Ke atas kedabitan perawi, ada apakah jenis hadis dhaif yang dituduh dia dhaif disebabkan tuduhan terhadap perawi atau atas kedabitan perawi? Pertama sekali adalah hadis munkar. Kedua adalah mu'allal. Hadis mu'allal. Ketiga pula adalah hadis maqlub. Kemudian adalah hadis yang dikenali sebagai muttarib. Canggahan nak maksudnya, tak apa, nanti kita beritahu. Kemudian adalah hadis mudraj. Ada lagi mudraj. Kemudian adalah hadis musahhaf. Hadis musahhaf. Kemudian adalah hadis muharraf. Seterusnya adalah yang dikenal sebagai hadis syaz. Hadis syaz. Itu adalah tuduhan terhadap kedabitannya perawi. Manakala tuduhan terhadap ke atas keadilannya, ada hadis yang dikenali sebagai hadis matruk, ditinggalkan. Hadis matruk. Kemudian hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Jadi apa tujuan saya maklumkan ni? Ini sebenarnya pasal bila saya sadar, bila saya tengok video balik, bahawasanya bila saya berbual kan, dengan perkataan-perkataan, dengan istilah-istilah yang mungkin pelajar semua mungkin susah sedikit nak tangkap ataupun
tak biasa dengar, maka kemungkinan susah untuk difahami. Maka saya jelaskan kat sini untuk tunjukkan lebih mudah lah. Kalau ada visual aid ataupun tulisan, lagi-lagi bagi mereka yang tidak ada kitab, jadi boleh faham sedikit sebanyak tentang hadis, apa yang kita belajar. Jadi ini sedikit sebanyak tentang hadis dhaif, dan kita sudah alhamdulillah kita dah belajar sampai sini. Ni semua kita dah sentuh, alhamdulillah. Ni saya warnakan hijau. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok balik video yang lalu. InsyaAllah pada minggu akan datang ataupun kesempatan akan datang, saya akan buat video tentang hadis mudallas. Saya akan bincangkan tentang hadis mudallas, iaitu hadis yang, apakah hadis mudallas itu? Dia merupakan salah satu daripada jenis hadis dhaif yang dia dhaif disebabkan ada terputusnya ataupun ada keguguran, disebabkan keguguran ataupun terputus di dalam sanad, dan terputusnya ataupun gugurnya secara tersembunyi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak. Saya tutup di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.